Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah kurniakan kepada kita. Yang tak mampu kita nak hitung nikmat-nikmat Allah. Terutama yang paling besar nikmat adalah di mana Allah memberikan kepada kita anugerah hidup. Ya, hidup ini adalah hak Allah Subhanahu. Tak ada siapa-siapa boleh kurniakan kita hidup. Hidup ni maknanya hayat. Hayat yang kita kandung ni, hidup ni adalah hak yang maha hidup. Jadi nak menunjukkan bukan kita ni yang hidup. Bukan kita yang hidup, tetapi Allah lah. Mariam, siapa beli kan? Dah tutup. Jadi hak Allah SWT yang mengurniakan kepada kita ni hidup. Hidup ini adalah hak Allah. Jangan kita merasa hidup ni kepunyaan hilangkan. Dalam pemikiran kita hidup ni kepunyaan kita. Barulah kita akan dapat merasakan hembusan-hembusan yang masuk ke dalam diri kita ini, nafas-nafas daripada ilahi, daripada nafas-nafas hembusan-hembusan Ar-Rahman Al-Haq. Baru terasa tadi hidup kita ini. Jadi bagaimana kita nak olahkan supaya hembusan-hembusan itu, nafas-nafas dari Al-Haq Ar-Rahman tadi yang dianugerahi kepada kita ini, banyak bilangan nafas dia, 330 dikali 330, maknanya 108.900 lebih kurang. Hembusan-hembusan ilahi, hembusan rahmat Ar-Rahman daripada Allah. Rasulullah SAW bagi tahu, sekiranya hembusan-hembusan tu, itu salah satu hembusan tu masuk, maka kita tidak akan sengsara. Kita akan bahagia. Satu je hembusan ilahi tadi, daripada 108 tadi, 108.900 tadi, satu hembusan kita, maka itu Rasulullah kata, bukakanlah maknanya, supaya hembusan tu boleh masuk. Apa maknanya Rasulullah bagi tahu gitu? Apa maknanya bang? Allah Rasulullah buka. Saya buka maknanya kita ni tutup dengan kedirian kita. Merasa ada merasa ada diri tu tadi, maknanya disuruh buka tu tadi supaya meniadakan. Macam benda ni Rasulullah kata bukakanlah ia, supaya hembusan-hembusan Ar-Rahman tadi yang 108.900 tu tadi, satu aja masuk tu, hembusan ilahi tu daripada ketuhanan, daripada Allah, daripada Rabb kita ni, daripada Rabb kalian, masuk satu hembusan, ya Rasulullah kata, engkau menjadi manusia yang bahagia selama-lamanya. Satu je. Jadi hembusan apa yang selalu kita tarik nafas? Adakah betul
Itu hembusan-hembusan daripada ilahi. Rupanya hembusan tu tak masuk. Sebabnya kita tutup dengan keakuan di diri kita. Itu maksudnya. Ini hadis Nabi ya. Ni saya cuma hadis ni tongan terbalik saya baca. Tapi itulah. Maknanya Rasulullah beritahu. Dia kata. Allah SWT, Rasulullah kata dia mempunyai nafas-nafas ataupun hembusan-hembusan daripada Rabb kalian. Sebanyak 108,900 hembusan tu daripada ilahi Tuhan kalian. Maka terbukakanlah. Bukakanlah, kata Rasulullah. Siapa yang dapat satu aja hembusan tu, maka dia akan bahagia selama-lama, tidak sengsara. Apa maknanya yang kita nak dapat hembusan daripada? Itulah ketika orang tu, dia dah betul-betul menghilangkan diri. Ketika Nabi Musa melihat nur cahaya tu, dia nak melihat Allah, dia dapat satu percikkan hembusan tu, dia dah hilang, 40 hari hilang. Hembusan tu satu hembusan, terus dia jadi manusia yang paling bahagia lepas bangunnya tadi. Itu satu hembusan yang dia dapat bila dia ketika dia asyik dan masyuk pada Allah Ta'ala. Sedapnya betul-betul dia rasa dengan Allah kasih hingga hilang diri dia yang ada dengan Allah dengan Allah. Di situ dia dapat hembusan tu. Semua dah tak ada, kuluman yang ada. Satu je dia dapat. Daripada 108,000 hembusan, satu dia dapat. Rasulullah kata, mana itu orang akan tidak, dia akan bahagia, tidak sengsara dan selama-lamanya bahagia. Itu Rasulullah beritahu. Maka tu Rasulullah kata, di situ letaknya tadi kita kena faham betul-betul la ilaha illallah. Sebab tak ada, meniadakan tu tadi, dan yang wujud sebenarnya di situ ada hembusan. Hembusan yang Ar-Rahman, yang sangat pengasih dan pemurah. Mana bahagia kita akan selama-lamanya. Satu hembusan. Apatah lagi kalau kita banyak dapat hembusan. Hembusan-hembusan tu, ya kalau kita tak faham, kita ingat, hari-hari aku dapat hembusan naik nafas. Tapi bukan. Dia memiliki macam durian. Dia memiliki aroma dia. Bau durian tu kan aroma dia, wangian durian kan? Tahu tak bang? Bauan cempedak lain kan? Boleh tak bauan cempedak kita kata durian? Boleh tak? Tak boleh? Tak boleh. Kerana esanya dia tadi, tunggalnya bau durian tu tetap bau durian. Dan durian tak boleh mengambil bau cempedak. Dan kalau dicampurkan kedua-dua tetap esa juga, dia tetap mengesakan. Bilangan dia campur dua, tapi sebenarnya tetap daripada satu. Dan sebenarnya semuanya asalnya satu. Dan dia tidak banyak. Jadi disatukan semua aroma-aroma tu tadi, semuanya pergi kepada aroma. Semua aroma yang sedap kat sini tak boleh lawan aroma yang maknanya kesedapan Ar-Rahman tadi. Jadi kalau orang Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, dia membaca ni betul-betul dengan maksudnya, dia dapat satu aroma. Bila dah 20 tahun ke 30 tahun, dia baca 20,000 satu hari. Hari-hari dia baca. Lama-lama Allah anugerahkan dia hembusan Ar-Rahman tu tadi. Dia dapat sikit sekali hembusan tu, dia akan bahagia sampai bila-bila. Selama-lamanya, kata Rasulullah. Jadi hanya dia yang tahu aroma tu. Sebab dia dah 20 tahun ataupun tak kira lah ke 10 tahun ke dia amal Allah nak bagi. Dia dapat sedotan hembusan daripada Ar-Rahman tu, bau Ar-Rahman tadi. Macam cempedak tadi, bau cempedak. Durian bau durian bau durian. Manggis bau manggis. Apple bau apple, anggur bau anggur. Jadi apa saja. Apa jenis bau-bauan, kari ke apa, semua dia dah kenal. Tapi mengapa kita amal Bismillahirrahmanirrahim yang selalu kita baca, kita tak dapat memiliki aroma tu. Sebab aroma tu perlu kita sedut, itu akan, hembusan tu akan datang menyegarkan dan tidak akan menyebabkan kita sengsara.
ataupun selama-lamanya bahagia. Kita nak duduk situ kat aroma tu tadi. Aroma tu tadi kita tenggelam. Macam bunga tadi memang cantik, tapi dia ada memiliki bau dia tadi. Jadi baunya di mana? Di daun ke? Kita tak tahu. Itulah hembusan yang Allah keluarkan daripada bunga tu tadi, kesucian tu tadi keluar aroma bau. Betul tak bang? Jadi di situ kita nak apa? Faham. Tu. Berhenti dulu. Itulah tadi hadis Nabi bagi tahu. Di mana sangat Rasulullah SAW menginginkan kita mendapatkan hembusan tu. Rasulullah maksudkan. Rasulullah kata bukakanlah supaya hembusan tu tadi yang pada setiap masa Allah itu memiliki hembusan-hembusan yang mana bila seseorang itu daripada kalian membukakannya, maka dia dapat satu aja hembusan, maka hembusan tu akan membawa dia bahagia selama-lama. Satu hembusan ilahi, hembusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah bagi tahu terbuka, mana bukakan. Ini yang masalahnya kita sekarang ni. Kita tak tahu membukanya, ataupun kita membiarkan benda tu terbuka, tetapi kita menutupkan dia terlalu lama. Pasal asal mulanya ia adalah daripada roh yang suci kita ni. Bila dia masuk dalam tubuh kita, maka kita tidak mencarinya kembali. Perjanjian di mana di alam roh dulu, mana kita hanya dengan Ar-Rahman tu tadi. Bahagia kita. Tenang, asyik. Tetapi bila kita masuk ke dalam tubuh kita, ke zahir di bumi ni, maka kita lupa perjanjian tu. Dan kita biarkan. Sampai kita kata, mana ada berjanji? Di situ. Padahal kita dulu di alam roh lebih lama di dunia ni. Dunia ni berapa? Paling kuat 100 tahun lah kata. Itu pun dah nyanyuk kot. Tapi kita lebih lama lagi sebelum kita terzahir ke bumi ni, tubuh kita. Kita di alam roh lebih lama lagi kita ni. 4,000 tahun. Syok dengan Allah. Asyik masuk dengan Allah je, tak mau lain. Dan bila ditanya Allah, bukankah aku ni Tuhan? Betul, aku tak mau yang lain. Engkau lah Tuhanku. Mengaku roh tu. Tapi bila dah masuk 120 hari dalam rahim mak kita, lalu terzahir kita 9 bulan 9 hari, lalu makin membesar makin sampai akhir balik, kita masih lagi tak mau cari. Kita tak mau cari, tak mau kenal diri, kenal itu tadi, yang asal tu tadi. Bila kita tak mau cari, biarkan, lama-lama kita tak tertutup. Ni kata Rasulullah kata, bila engkau tutupi terlalu lama, maka tu Rasulullah kata buka. Siapa yang buka kan, dia akan. Jadi buka ni nama dia kenal diri, kenal Allah. Maka tu sangat-sangat Rasulullah SAW menginginkan. Bila dia dah terbuka, maka dapatlah rahsia keimanan dia kata. Sedapnya, manisnya iman tadi. Untungnya kita mendapati geliga Allah, mustika Muhammad tu tadi. Di dalam diri kita sir tu tadi. Sir min kuli, sir, rahsia di sebalik rahsia yang kita disuruh buka. Sebab dah terlampau lama kita tutupi dengan hawa nafsu kedirian kita. Maka kita buka, makin best. Lama-lama makin best, keluar bau dia, aroma dia. Ni durian ni sedap. Dia contoh di situ. Dia punya syok tu datang. Dia akan ada aroma tersendiri. Iaitu daripada rob, embusan rob ni tadi ada aroma di sini. Kalau rob punya embusan tu Ar-Rahman lah. Rob,
pemurah, pengasih. Punya aroma tu paling best sekali. Jadi dah lama sangat kita tak dah tertutup lama, kita tutupi lama sangat. Bila dia terbuka sekali, pengsan tak? Terperanjat tak? Itu yang Nabi Musa kena. Itu yang Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Wa amma bi ni'mati rabbik. Sedapnya tadi dengan Allah. Asyik masuknya. Hilang diri dah. Itu paling best. Tak ada aku lagi. Dia yang ada bestnya. Ya Allah. Dia dapat satu aja hembusan tu. Daripada hembusan Allah Ta'ala. Aroma daripada aroma Allah Ta'ala tadi. Macam kita lah jumpa satu orang ni. Aku kenal lah. Kalau dia datang, bau dia begini. Dia ni aku datang, bau dia begini. Dia pakai minyak wangi apa lah. Masing-masing ada. Apa chop downhill ke, gaharu ke, oat, apa benda. Kan? Jadi kita boleh cam. Contohnya lah. Dan orang yang betul-betul dia dengan Allah. Kalau orang tu dia ahli, dia boleh cam orang ni. Dia ni amalkan la ilaha illallah ni. Sebab biasa kali lalu, pasal aku pernah menyedut aroma bau ni. Jadi aku tahu orang ni. Sebab aku pernah mengamaliakan, Allah anugerahkan aku hembusan daripada Ar-Rahman berbentuk ni. Jadi aku tahu orang ni dia amalkan ni. Sebab dia lalu tu sampai dia kata, engkau tak bau ke daripada diri aku ni? Wali Allah tu kata, ya, aku bau, aku tahu, aku kenal apa yang kau dah dapat. Keasyikan dengan Allah punya aroma, hembusan. Jadi untung. Maknanya dia dapat tu satu kali ya, sampai bila-bila dia akan bahagia selama-lamanya. Sebab dia dah kenal, tenggelam dengan Rabb dia. Dia tak mau lain lah. Sebab yang sedap-sedap lain dah jadi bawah. Wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat yang dengan Allah. Yang lain durian ke apa semua nikmat ke apa saja kat syurga, itu baru percikkan daripada Allah punya aroma. Jadi kita dapat dia tu punya aroma, dia hak milik Rabbi, iaitu Rabb kita. Kita dapat direct langsung. Itu yang Nabi Musa pengsan tu. Tak dapat menanggung. Sampai pengsan dulu 40 hari baru boleh bangun. Buah dia. Macam tu dia bagi tadi. Jadi kita tak dapat nak cakap. Sebab itu disembunyikan oleh Allah pada masing-masing. Jadi Rasulullah nak buka. Rasulullah kata buka. Supaya kau dapat satu hembusan daripada ilahi Tuhan Rabb engkau. Dia memiliki 100, maknanya 108,900 hembusan-hembusan tu. Dan setiap hembusan satu aja, dia ada dia punya ilmu tersendiri di sisi Allah yang kau miliki nanti. Macam contoh apa, Zulkarnain. Dia bagi satu jalan nanti. Dia bagi satu jalan kepada Zulkarnain. Lepas habis satu jalan, dia bagi lagi satu jalan. Untuk dia mengharungi satu jalan, satu manzilah. Satu set, maknanya perjalanan untuk ditempuh. Jumpa manusia-manusia yang maknanya pertama manusia yang matahari naik kan, di kanan kan, matahari naik, dia jumpa manusia yang begitu. Satu bab diselesaikan. Lepas dia jumpa manusia yang maknanya takut Ya'juj Ma'juj kan. Contoh Allah bagi kekuatan untuk dia buat tembok. Jadi dia sababah satu bab ke satu bab dia bagi. Bila dia dah dapat satu hembusan tu, dia dapat satu ilmu tersendiri, satu set. Mana ada tugas dia. Ni kebanyakannya bukan semua boleh dapat. Tapi Rasulullah nak kita dapatkan satu hembusan ilahi Tuhan kamu, supaya engkau bahagia sampai bila-bila selama-lamanya. Dapat duduk sini. Maka terbukakanlah. Rasulullah kata bukakanlah. Macam mana buka? Sebab engkau yang menutupi. Dah terlampau lama. Jadi bukakan, bersihkan, sucikan. Hilangkan keegoan diri, hilangkan semua, hilang. Baru nanti pum, dah meletup, keluar aroma, keluar cahaya yang sangat sedap, pum, berasyik tadi. Oh Allah. Tengok. Dia ngisi tadi.
Dengan dia bagi dengan ilmu di sisi dia sekalian. Dia bagi satu bab kepada engkau. Kau punya tugas ni. Kau punya tugas ni. Aku bagi kekuatan pada engkau. Kau punya tugas doakan orang sekeliling. Dia bagikan. Dia mesti ada tanda dia. Bila kita dah dapat satu manzilah, satu hembusan yang daripada ilahi, betul-betul daripada Rabb kau. Kau dapat sekali je, kau dah dapat tugas daripada Allah. Kalau Rasulullah. Tapi kita ni kalau dapat, maknanya kita tugas je lah. Tugas daripada Allah. Bukan kita ni Nabi, tapi suruhan daripada Allah. Rasul lah nama dia. Rasul lah. Jadi kita tahu hidup kita tahu satu bab. Maknanya kita dah, Allah Ta'ala bagi satu. Sebab apa? Kita ni akan diberi oleh Allah SWT sesuatu yang untuk mentadbiri ni tadi. Untuk kita kata Imam Mahdi, dia pun akan dapat benda ni sama juga. Dia akan ditugaskan menjadi mencegah kebatilan itu. Dan dibagi kekuatan oleh Allah. Hembusan yang dia dapat daripada Allah tadi, satu hembusan tadi, boleh mematikan benda-benda batil. Hembusan yang dia dapat kesucian daripada dia tadi, sebab dia dah terbuka. Dia terbuka, benda tu terpancah, mana benda batil akan automatik. Jadi begitulah orang sifat-sifat dia punya orang yang mentaati ikut perintah dia tadi, bersama dengan dia berjuang dengan Imam Mahdi, tentu sekali akan dah ada sekali. Tinggal lagi yang ampuhnya, paling tingginya ada Imam Mahdi. Dan juga Nabi Isa AS juga ada hembusan, dia panggil Ruhullah tadi. Hembusan tu tadi. Jadi itu yang kita nak faham sekarang. Ini dibukakan oleh Allah SWT ni, benda-benda yang rahsia, sir min kulli sir, dia sebalik yang empunya rahsia tadi. Tujuan dia bukan, ni dah dalam sangat. Bukan. Masanya dah terlalu hampir. Maka tu disuruh ceritakan tanpa ada hijab. Minta maaf saya cakap. Kalau orang kata ni si Haji cerita tinggi sangat, ni bukan tinggi. Tapi dah masanya dah ditentukan Allah untuk siapa kita mesti jadi tentera Mahdi, mesti ada pakaian ni. Sebab kita boleh dapat embusan ni, kata Nabi harapkan kita dapat. Bila dapat, nanti kita akan bahagia selama-lamanya. Sebab apa? Kita tak nak lain. Kita hanya nak asyik dengan Allah. Bila dah nak asyik dengan Allah, apa lagi kita nak ni, nak tu. Tak nak lain dah. Inilah sebenarnya yang Nabi SAW nakkan kita. Satu aja cukup hembusan dia dapat. Dia ada 108,900. Allah tebarkan hembusan-hembusan dia semua. Setiap masa. Tapi Rasulullah kata satu aja kau dapat. Cukup untuk selama-lamanya kau bahagia. Salah kita satu pun kita tak faham. Hadis ni pun kita tak pernah dengar. Saya pun tak pernah dengar ni. Ini maknanya dia bagi tahu ni supaya kita carilah hadis dia. Maknanya dia memang hadis yang Nabi bagi tahu betul. Bukan saya reka-reka. Cuma saya cakap tu berputar-putar. Tapi satu hari nanti kamu akan dengar sendiri. Cuma saya susunan tu tadi gitu. Tu. Semua nak bagi tahu ada. Nanti bila dia datang yang lengkap dia, orang yang membacanya tadi, kamu akan baru tahu. Saya punya cakap tu betul. Bukan cakap tu daripada saya, tapi dia tu datang memberitahu keuntungan tadi. Mendapat aroma bau Allah Ta'ala. Betul-betul lebih kurang dia. Jadi kita jumpa dengan orang ni, kadang-kadang bau macam ni, orang macam ni. Durian bau macam ni. Kenapa Allah jadikan bau-bau ni? Tapi mengapa kita tak rasa bila berzikir, kita ingat Allah, asyik dengan Allah, ada bau dengan Allah. Ada aroma dengan Allah. Bunga ros, bunga mawar, bunga melur, semua Allah Ta'ala letakkan bau. Pasti yang menjadikan bau harum tu, Allah tu lebih harum. Aroma harum tu tadi. Kenapa engkau sebut nama Allah berpuluh tahun, tapi engkau tak merasakan kesedapan, keasyikan yang masyuk dengan Allah beraroma, dengan rasa kecantikan, keindahan, kesempurnaan tu tadi. Tapi bila kau diterjalikan berbentuk makanan, engkau secepat dapat detect tadi.
Sedap tu yang saking cepat dia. Kenapa Allah tu tak ada detect cepat? Sebab engkau tutupi. Tu pasal Rasulullah kata suruh buka. Benda tu dah Allah letak kat dalam. Engkau tutup, kau nampak yang kecil ni sebenarnya. Yang halus-halus ni, kau dah rasa tu besar. Kau tertipu kat situ. Sebenarnya yang besar tu sekali kat sir kat dalam yang kau tak kupas. Kerana kau dah tertipu yang kecil-kecil ni, kau dah rasa tempias-tempias, kau tak pandang yang menguniakan tu lagi. Kalau durian tu sedap, siang mengunyah tu lagi sedap, kau tak tukar. Apa saja benda yang sedap lah semua kau tak tukarkan, engkau lagi best Allah. Itu masalahnya. Maka engkau rasa seolah itu aja yang rugi. Maknanya engkau berada dalam kemunafikan ataupun berada dalam kerugian. Jadi bagaimana nak olahkan? Rasulullah kata tak lain, buka, sebab engkau dah menutupi dengan keakuan engkau. Kehendak engkau nak gitu. Padahal kehendak yang kau nak tu semua adalah percikkan ataupun sebutir pasir di tepi pantai punya nikmat. Pasir punya banyak tu. Semua bisa percikkan tu. Kau tak pemilik seluruh pasir tu, kau tak. Padahal Rasulullah nakkan kita ke situ. Sebab Rasulullah dah dapat nikmatnya dengan Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Itu tujuan yang aku nak sampaikan kau, supaya engkau dapat tenggelam asyik, dapat embusan Allah. Sebab kau tenggelam tak ada diri kau, itulah tempat yang sangat nikmat. Bila kau dah tak tenggelam dengan Allah, tak ada diri kau dah tak ada. Subhanallah, tak boleh nak dicakap. Itu penghibur kedukaan apa yang melanda kita, kedukaan Rasulullah semuanya punya duka pun, bila dia tenggelam dengan Allah, hilang semua kedukaan tu tadi. Hilang segala masalah-masalah besar di mana pun hilang. Itu Rasulullah dia berbuat tengah malam tahajud, dia duduk kat situ. Jadi sebelum masalah Rasulullah sangat berat-berat bila situ, jadi hilang. Sebab dia dah duduk balik dengan Allah, tenggelam, dia nampak semua yang berlaku semuanya adalah daripada susunan qada dan qadar Allah, dia nampak. Jadi dia dah dengan Allah, dia tak itu maknanya yang Rasulullah SAW sujud. Rasulullah wafat, dimasukkan roh, dibagi hidangan macam-macam, disuruh malaikat hiaskan. Nanti aku masukkan roh Nabi Muhammad SAW, kasihku, supaya dia nampak semua indah, tak ada yang kurang. Kali malaikat semua buat dah masukkan roh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, masuk. Rasulullah tengok, Rasulullah risau, keundang-undang. Macam seolah-olah apa yang dihias oleh malaikat dia tak heran. Indah-indah tak heran. Undang mandi Rasulullah. Tanyakan, padahal Allah dah tahu, tanyakan malaikat, tanyakan kepada Muhammad, apa yang tak cukup lagi Allah hidangkan ni? Allah kata, umat aku. Dia bertanya, ya Allah, dia umat kau, aku akan jamin keampunan. Apa bukti dia? Ya Allah, aku dah bagi keampunan kepada engkau. Kau boleh ampunkan setiap umat kau. Kalau dosa macam mana sekalipun, dia masuk dalam neraka mana pun, kau boleh selamatkan. Aku bagi hembusan daripada diri kau, iaitu hembusan keampunan. Terus Rasulullah dapat aja tu, terus Rasulullah sujud, tak bangun-bangun. Bangun-bangun sampai sekarang Rasulullah sujud, air mata mengalir. Umatku, umati. Sujud mengalir air mata sampai sekarang. Dah dibagi tu, tanda kesyukurannya, tetap dia menyebut, tolonglah umatku. Bukan mentang-mentang dapat daripada Allah tu lega tak, terus sujud, syukur campur mohon lagi pada Allah, terima kasih pada Allah, sampai mohon gembira dia dapat selamatkan umatnya. Sebab janji Allah, kau boleh nak ampunkan siapa aja umat kau. Dia masuk dalam neraka ke, dia kena azab ke apa, kau boleh keluarkan. Maksudnya gitulah, aku bagi pangkat kurniaan keampunan pada engkau, dan engkau ada sifat ihsan ke siapa-siapa yang kau nak bagi. Makna rahmat Allah bagi pada Muhammad punya, tak ada manusia yang dapat macam tu punya.
Sujud sampai sekarang kerana kesyukuran dan mohon terus umati kepada siapanya? Kita semua. Kerana dia dah dapat hembusan aroma tenggelam dengan Allah. Dia dah dapat pangkat Habibullah, kekasih Allah. Dia dah dapat kecintaan aroma, kecintaan dengan asyik masuk tadi tenggelam, tak ada di situ dia dapat. Mana tak ada dah kedirian dia sujud. Ngalir air matanya pun jadi telaga Kal-Kautsar. Untuk siapa yang minum tidak akan haus. Punya begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nanti orang yang ketika lagi di dunia dia mendapat hembusan ilahi, Rabbi, ketuhanan tadi satu aja akan membahagiakan. Itu kerana Rasulullah SAW sendiri yang memberitahu. Sebab Rasulullah mendapatkan. Maka itu Rasulullah bagi tahu Allah mempunyai hembusannya sendiri. Hembusan Allah tu berserta dengan aroma dia. Siapa yang dalam keadaan dia terusir daripada dunia dan terusir daripada tempat mana pun, dia tak nak duduk tempat mana pun, orang itu yang akan layak menerima. Kerana dia nak duduk tempatnya di sisi Rabb. Maka dia dapatlah hembusan. Tapi dia masih nak duduk sini, nak duduk tempat ni, maka orang itu tidak akan dapat mengecapi hembusan yang ilahi daripada ketuhanan. Itu Rasulullah bagi tahu skill ataupun rahsia untuk mendapatkannya. Jangan engkau duduk di mana-mana. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Betul-betul duduk dengan Allah. Di situlah engkau akan dapat rahsianya, iaitu tak ada kedirian kau, dia aja. Di situ tempat yang paling nikmat, yang tak ada lagi lebih besar nikmat melainkan tetap, maka engkau akan mengikuti segala sistem-sistem Allah tu dengan tidak ada lagi selama-lamanya kerisauan. Setiap detik saat semua engkau berpandukan tak budu sistem dia. Setiap saat nafas kau turun, semua atas dia punya sistem je kau ikut 24 jam. Di situ yang Rasulullah SAW nakkan kita dapat. Begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini dia bukakan pada hari ini supaya kita semua, Rasulullah nak kita semua, dan juga umat. Saya pun nak, kalau boleh, diri saya sama-sama kita ni, isteri, anak-anak kita, keturunan, ibu bapa, semua kita harapkan dah dapat. Siapa yang mendengar YouTube ni sebar-sebarkan supaya dapat ini. Yang tadi Rasulullah dah bagi tahu tu. Jangan tak dapat di dunia lagi ni hembusan daripada hembusan yang bukakan hijab yang keakuan diri tu, buang hijab keakuan diri. Mati buang tak ada dia baru nanti akan datang. Pertama sekali terkejut kita, macam Nabi Musa nampak cahaya yang kuat. Dia tak mampu nak lihat Allah. Allah Ta'ala kata, kalau kau boleh tahan, kau lihat tu. Cahaya tu macam patri bersilau, pengsan Musa. Dalam pengsan tu dibawa kenal sampai kepada Allah, barulah dia tahu penyedirinya tak ada, yang ada hanya Allah. Maka dia dapatlah tugas, dia dapatlah kerja hadis untuk sampaikan. Hadis tu adalah pesuruh daripada Allah untuk menyampaikan. Namanya hadis, menyampaikan. Siapa yang suruh sampaikan? Daripada itu kepada pesuruhnya, namanya Musa, pesuruh namanya Isa, pesuruh namanya Nabi-Nabi apa pun, pesuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus disambung bila dia wafat, maka pesuruh tu berjalan terus kepada orang-orang yang dapat hembusan-hembusan daripada kesucian Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Jadi kita sama-samalah ini dah diterangkan dengan jelas. Mudah-mudahan jangan tak ada yang tak dapat. Maknanya kita nak semua kalau boleh, supaya kita akan dapat, maknanya selama-lamanya bahagia. Bukan di dunia aja. Bila di dunia lagi kita dah dapat Allah, selama-lamanya kita akan tapi di dunia kita tidak dapat hembusan aroma dengan Allah ni tadi, hembusan ni tadi, maka kita tak tahulah alam barzah lagi azab lagi lah. Sebab kat dunia kita tak tahulah. Kita dah di dunia lagi kita berada dalam azab, iaitu tak kenal diri, tak kenal Allah.
Apatah lagi kita nak tahu hembusan ni. Kita tak tahu Allah ni ada hembusan ke? Kita tak faham. Kita tak pernah dengar Allah ada hembusan ke? Allah memberi kamu itu nafas turun dan naik, tentu dia memiliki, iaitu lebih hebat lagi, kerana dia menjadikan hembusan dalam diri kita nafas turun naik. Apatah dia tak yang menciptakan tu? Tak ada. Ada 108,900. Itu dia punya satu hari punya banyaknya tadi. Kalau kita kira, kalau 24 jam 86,400 saat ni. Lebih kurang gitulah kalau dikira. Tapi ini 2 kali lipat. Bukan dikira ke saat, dikira lagi cepat pada saat. Maknanya 108,900. Itu maknanya orang-orang yang betul-betul ahli Allah yang mengira tadi. Dia mungkin boleh lebih lagi, Allah boleh bagi. Satu hari berapa banyak hembusan. 108,900. Satu aja. Rasulullah kata satu aja. Tapi mengapa kita satu pun kita tak dapat? Sebab Rasulullah kata bukakan. Sebab kau dah tutup dengan keakuan diri kau rasa kau ada tu yang menyebab benda tu. Buka supaya tak ada. Buka alam nasrah. Buka, lapangkan. Allah dah lapang supaya ada dia, wujud dia. Dapatlah kau hembusan. Satu hembusan tu masuk, yang lain akan hembusan. Dah tak ada kau rasa hembusan kau dah. Dah tak ada rasa kau hidup dah. Semua kau dah rasa dah. Bila baik kat dalam tu, segumpal tu, dalam tu, qalbun tu, akan baik semua. Melihat pun jadi melihat Allah dulu. Mendengar pun masuk mendengar Allah dulu. Semua dah siap. Semua dia kata dah bahagia, tenang aja. Mutmainnah aja. Di situ rasa dia. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terbuka, bukakan kata Nabi. Buka masalah. Nabi suruh buka. Keluarkan diri kau, buka. Kau tak ada, buka. Kau tutup dengan, kau tak ada pun kau tutup kebenaran tadi. Dia je ada, buka. Nabi kata buka. Sampai tak ada diri kau. Bahawa wujud, bahawa betul rupanya dia aja yang ada. Di situlah rahsia. InsyaAllah. Rahsia. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membukakan, menyingkapkan perkara-perkara gaib yang mana kita fakir tak ada apa waktu yang sebenar-benarnya. Allah Taala mewujudkan penceritaan berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang diceritakan pada hari ini. Alhamdulillah, satu penceritaan yang mana dari Allah Subhanahu Wa Taala, lantas daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kalam dia. Maka perkara yang sebegini sebenarnya apabila diceritakan sendiri lantas daripada kalam Allah, maka sebelum diceritakan pada hari ini, sebelumnya lagi Allah Ta'ala dah menyatakan penceritaan lain, iaitu itu yang saya cakap, itu yang selalu diperbincangkan, iaitu matikan diri. Tak ada kedirian diri kita, yang ada hanya Allah. Kau sentiasa mengesakan Allah saja. Hala tuju tetap satu, mengesakan Allah SWT. Itulah yang sebenarnya. Itulah pokok pangkal, maknanya poin paling penting, matikan, jangan ada kedirian, jangan ada keakuan diri. Itu yang Rasulullah beritahu tadi. Membuang keakuan kedirian diri kita. Itu dia poin yang paling penting sekali. Kalau wallahualam, kalau kata kerasnya hati kita, saya rasa yang dengar ni, bila dengar dia akan lembut. Allah Ta'ala tetap akan buka, insyaAllah. Saya mendoakan semua sekali, saya mendoakan, sebab benda ni satu perkara yang paling nikmat yang Allah Ta'ala nak bagikan kita, kefahaman dan sebagainya. Jadi bila kita buka, tak ada kedirian diri kita yang hanya mengesahkan hanya diri keesahannya saja, maka kefahaman itu yang sentiasa memberi olahan. Saya sebelum ni pun saya cakap olahan demi olahan, nampak sebab dengan apa? Dengan itu yang dikatakan tadi, poin yang dikatakan tak ada kedirian, tidak mengakui kedirian, menafikan kedirian, la ilaha illallah. Tak ada diri kita, yang ada hanya Allah. Sekadar itu saja.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Keluarnya daripada masuk tempat yang baik, keluar yang baik. Mohon di sisi Allah, di sisi Allah kekuasaan, di sisi Allah, Allah bagi kekuasaan. Tadi kita disuruh Allah Ta'ala, wa qur rabbi, Muhammad sebutkan, Tuhan adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi waj'al min ladunka sultan. Ya Allah, Allah Ta'ala suruh Muhammad sebutlah kepadaku, ataupun Allah dah berjanji dah, kalau engkau masuk ke tempat yang benar dan keluarkan ke tempat yang benar, dan mohon pada di sisiku kekuasaan, milad sultana, kekuasaan yang daripada Allah, bukan kekuasaan daripada ni. Kita tak nampak kekuasaan, kita nampak kekuasaan daripada Allah. Bila kita jadi di mana pun kita, makna sentiasa kita dengan Allah lebur, maknanya wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi waj'al min ladunka sultanan nasira. Itu maksudnya tu. Mana setiap hembusan-hembusan tu yang kita perhatikan tadi, yang kita rasakan tadi, tak lain itu aroma-aroma keasyikannya. Jangan kita membuat kerugian dengan nafas-nafas kita tadi, rasa-rasa tadi. Kalau kita zikir nafas, kita rasa zikir nafas gitu. Tapi ini zikir nafas ini, hembusan ni lain. Zikir hembusan ni adalah kita mengingat. Hembusan tu mengingat yang ada hanya di dia. Jadi hembusan tu yang mempunyai aroma yang sangat lazat. Bau dia aja pun dah sangat mengfanakkan, meleburkan kita, hingga hilang kedian kita. Itu masuklah kita tempat yang bakok, yang kekal, yang hidup, yang tak akan mati, yang selama-lama membahagiakan kita, kata Rasulullah. Masuk kat situ, ke tempat yang benar, keluar pun nanti ke tempat, dan Allah akan adakan ke mana pun kita pergi, kekuasaan di sisi Allah. Jadi ini pakaian bila Imam Mahdi turun, ni pakaian Imam Mahdi. Imam Mahdi ni maknanya wali yang paling tinggi. Paling tinggi. Kalau panji-panji selepas maknanya umat Nabi Muhammad SAW, maknanya Imam Mahdi. Kategori dia gitu. Baru sebenarnya sahabat-sahabat Nabi punya kedudukannya, hebatnya tadi Imam Mahdi tadi. Bukan saya nak merendahkan sahabat, bukan. Maknanya tugas dia tu bawa sikit kepada Nabi. Maknanya penghabisan makam Nabi tu Imam Mahdi. Baru sahabat-sahabat yang lain, wali-wali yang lain, wali-wali lain. Maknanya tinggi ni derajat Imam Mahdi. Jadi orang yang nak ikut dia bukan sembarangan. Kategori dia mesti ilmu-ilmu para sahabat-sahabat. Ilmu dia mesti ilmu tarapan orang yang betul asyik dengan Allah. Orang yang dah begini baru boleh ikut dia. Itu kategori yang nak ikut dengan dia tu. Mesti ada sifat-sifat yang begitu, asyik masuk. Dia memang takut, memang betul rindu kepada Allah. Itu pengikut dia punya sifat, pengikut Imam Mahdi aja tu. Dia punya akhlak dia dah macam tu. Akhlak dia akhlak sahabat Nabi dah. Nabi kata perang. Nabi kata memang dia punya betul. Imam Mahdi kata apa dia? Dia tak ada membangkang, tak ada apa, betul-betul. Jadi pasal dia gelaran dia imam kan, ketua, maknanya siapa yang bagi gelaran tu? Rasulullah. Sebab Rasulullah dapat daripada Allah. Dia tu imam. Imam tu mana ketua? Selepas pangkat Rasul, Nabi, imam. Sebab Nabi dah tak boleh pakai lagi kan pangkat. Tapi Nabi Isa akan turun, tetap Imam Mahdi akan mengimamkan dia. Dan pangkat Nabi Isa bukannya turun Nabi itu tadi, tetap Nabi itu tadi, dia selaku juga Nabi Isa, mempunyai umat yang banyak, dan juga dia juga termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang paling atas. Sebab pangkatnya Nabi. Jadi Rasulullah ni ada umat dia yang bertaraf Nabi.
Bila tu? Bila turun nanti Imam Mahdi, bila turun nanti Nabi Isa, Nabi Isa akan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Muhammadur Rasulullah. Tetap dia akan pakai waktu dia turun ni. Dulu dia tak pakai itu, dia pakai Isa Rasulullah. Tapi bila dah nanti Allah Ta'ala kata turun waktu ni, dia akan menjadikan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang bendera Rasulullah SAW, belakang bendera Rasulullah adalah Nabi Isa dan para Nabi. Dan juga dia termasuk juga umat Nabi Muhammad yang paling baru sahabat-sahabat Nabi. Dia tu grade kategori dia tadi, maqam dia. Maka itu dia yang tadi diutus untuk membetulkan tadi umat dia, umat Nabi Isa yang mengatakan itu bangsa Nasrani kan, mengatakan dia tu anak Tuhan. Jadi dia akan datang membetulkan tu je mesej dia. Dan juga membunuh Dajjal, Ya'juj Ma'juj pun dia berdoa, dia akan bunuh. Tapi doa dia tadi Allah turunkan kekuatan cahaya macam mana tak cahaya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni manusia banyak. Bukan Ya'juj Ma'juj tu macam Dajjal seekor. Dia cakap mana dia manusia yang sangat buas Ya'juj Ma'juj ni. Selepas Dajjal ini lagi something orang kata lah. Pasal dia ramai, bunuh orang ni je. Takut manusia lain kalau dia datang habis. Dia tak kira. Jadi Nabi Isa akan doakan. Dia tak tahulah macam mana Allah Ta'ala hantar binatang ni, burung ke apa daripada langit. Dia punya leher panjang dia macam unta, burung tu. Bila tu tadi dah Ya'juj Ma'juj dah banyak mati. Burung ni tadi menurut dalam cerita lah saya baca, dia kata burung ni akan angkat mayat-mayat busuk apa ni banyak. Maknanya Ya'juj Ma'juj ni banyak. Lagi satu hal lagi, tu kerja Nabi Imam Mahdi dengan kita ni pengikut dia. Waktu tu akan melihat nanti. Lepas tu aman. Tu keadaan bahagia. InsyaAllah. Jadi ini sedikit peringatan ni tadi kita sama-sama pegang. Jangan kita maknanya rasa kita bila dah ada ni kita kuat tu Allah yang bagi kekuasaan. Bukan tujuan untuk kita sombong, bukan. Dia bila kita dah tak ada rasa kedirian apa tu, kekuatan tu ya kekuatan Allah Ta'ala tu yang dapat mengalahkan, bukan kita. Kita dah tak ada. Gitulah para rasul, para nabi, itulah dia. Walaupun dia bagi tongkat, bagi cincin Nabi Sulaiman, dia tak pegang pada dia tetap pegang Allah tu. Dia dapat Allah tu dahulu, bukan cincin. Jadi dia bagi apa pun oleh Allah, dia tetap hargai ini semua daripada engkau, tapi engkau tu lebih Musa. Kalau engkau tak izinkan guna, aku tak guna. Walaupun kau bagi guna, bila masa kau nak, tetap juga para nabi dia kenal Allah, dia takut, dia malu dengan Allah. Tak sikit-sikit dah dibagi guna, tak. Bukan macam kita yang tak faham. Dia bagi mata seperti akulah, mata aku nak. Begitu tak. Takut dia nak gunakan mata dia ke lain, tengah lain cakap tukang bukan pun dia. Hati dia berdetik, setiap hembusan pun dia takut nak dirasakan selain daripada hembusan daripada Allah. Dia jaga tu komplit. Memang pakar dia, memang dia arif, memang dia suka sangat menjaga tu pasal dia tahu dah. Dia kena betul-betul jadi hamba yang tak punya apa-apa. Jadi dia betul-betul harapan dia kepada wa ila rabbika far, betul-betul harapan dia 24 jam hanya tak ada kedirian dia tak. Ya Allah. Jadi kita kena banyak duduk dengan orang gitu. Semalam macam mana saya cerita Siti Jenah. Itu Siti Jenah wali biasa je tu. Orang tuduh sesat. La ilaha illallah dia hilang dah. Apa yang kita nak kata dia sesat? Kita pun tak mampu nak la ilaha illallah hilang. Dia tak apa kan. Jadi kita dah dimomok dengan cerita-cerita yang merosakkan akidah kita dengan Allah sebenarnya. Dia tu betul-betul orang macam tu lah kita nak jadikan contoh. Dia dah sebut tu betul-betul tak ada. Ini kau yang menipu munafik lagi sebut
Dalam sebut la ilallah, di luar sebut la ilallah, dalam masih lagi fikir sana fikir sana. Bila kau nak hilang, buang sifat munafik dalam. Munafik tu azab, kau hidup dalam azab kau tak sedar. Munafik tempat dia neraka jahanam. Mana kau tak payah tunggu neraka jahanam sana. Di sini lagi kau dah munafik, kau dah neraka jahanam, tapi kau tak sedar. Buta mata hati. Jadi sedangkan di sini, bukan nanti dia peluang Allah bagi. Sedar. Kesadaran tu penting. Dia datang daripada Allah, kesedaran. Bukan datang daripada makhluk. Kesedaran tu berdatang dengan hidayah Allah. Bila Allah dah bagi sedaran ni, hidayah lah tu, mengapa kau nantilah, tunggulah, itulah. Lengah-lengah, lalai kata Allah Ta'ala. Manusia suka banyak membantah. Aku tunjuk dalam Quran, tunjuk dalam kitab-kitab, tunjuk dalam apa, hantar Rasul wali Allah. Jangan tahu dalam diri kau lagi mimpi, aku mimpikan macam-macam. Setiapnya perumpamaan aku jadikan kat sekalian manusia ni suka sangat. Nantilah, okeylah, itulah, penipulah, dia alasannya, macam-macam dia suka berbalah. Lama-lama masa hidup dia dah tinggal sikit. Bila sampai seratus maut, tak juga. Baru dah out nama terjungak-jungak. Umi tolong hidup sama adik aku aku dah nampak. Tu dah. Tak boleh. Jangan menyesal. Jangan sampai menyesal. Wamal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia ni adalah kerosakan, mata'ul ghurur. Hancur, tak ada apa benda. Wamal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya. Tapi kita ni ditipukan orang. Terlampau suka ni, terlampau makhluk ni, terlampau cinta ni, terlampau minat ni, hobi ni. Sikit lama-lama Allah tu tinggal banyak mana yang kau punya. Kau dah macam-macam suka ni, suka. Allah tu banyak mana yang kau betul-betul sebut tu, rasa membosan, keasyikkan dengan Allah, asyik masuk. Bila berapa minit yang kau dapat tu? Sekarang kau nak sebut nama Allah gitu. Itu pun kalau ada hajat yang kau sebut nama Allah. Allah bagi, kalau tak ada hajat. Bilanya nak betul-betul kita dengan Allah. Bila kita dah betul-betul nakkan pada Allah tu tadi, baru Allah yang sendiri. Kau dah betul-betul. Allah dah merendahkan diri, dah tunjuk macam-macam. Allah merendahkan diri. Saya suka bahasakan gitu. Tak faham juga. Dia utusnya Nabi-Nabi. Maknanya dia suruh dia merendahkan diri. Siapa yang bagi kau makan? Siapa? Manusia tu. Orang suruh bantah dia. Kenapa ya Allah kau utuskanlah malaikat nasihat aku? Dah disuruh malaikat dah. Disuruh Allah, Nabi bantah malaikat. Kalau manusia macam aku nasihat kita. Ataupun kau turunkan daripada langit emas tu. Kan? Yang buat kekayaan apa semua. Baru aku nak beriman. Turun juga tak beriman juga. Manusia suka bantah-bantah. Dia menutup kebenaran Allah. Padahal dia dah nampak. Jangan sampai kita jadi begitu. Peluang itu masih terbuka luas. Buka. Bukan Nabi. Buka. Jangan sampai dah tertutup. Sampai ajal nanti. Menyesal. Banyak dah masa kita dah terbuang. Bila kita dah sedar sekarang, kembali betul-betul kepada Allah. Bila kita nak sungguh-sungguh pula tumpu kita kepada Allah. Lama hari kita kacau bilau lah. Macam-macam ni, campur sikit ni sikit. Tak tahu apa benda yang kita dapat. Ni Allah dah bukakan betul-betul tumpu lah. Peluang Allah hantar COVID ni untuk kita duduk rumah apa semua. Baru kita nak. Kalau terus dia tak hantar COVID, kita tak ke mana kita dah. Tak mana otak kita sibuk nak dunia kejar. Bila COVID ni kita takut dia hantar. Kalau kita takut duduk kat rumah, dah mula Allah nak bukakan sebenarnya. Tapi kalau tak buka juga tu, itu maknanya kita masih lagi keras. Kita degil, kita nak membantah dengan Allah Ta'ala. Kita tetap kata, mengapalah COVID, kita salahkan. COVID tu tak ada salah. COVID-19 tu tak salah. Kita yang tak pandai mengolahkan. Sebab apa pun yang Allah jadikan, apa pun, semua yang di langit, Allah Ta'ala kata yang di bumi, 7 lapis langit tu, semua seisi-isinya bertasbih kepada aku. Hanya engkau tak mengetahui cara mereka bertasbih kepada aku.
Ini bukan saya cerita-cerita. Memang Allah Ta'ala kan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dan seisi-isinya apa benda dalam bumi ni. Cuba kita cerita daripada halus COVID tu sama. Semuanya tu berzikir mengingati aku. Tapi kamu tak tahu cara mereka berzikir, kata Allah. Bermakna bukan malaikat aja berzikir, bukan nabi-nabi aja, bukan manusia, bukan jin aja. Ada juga cara berzikirnya para iblis dan kuncu-kuncu ni. Si haji ni biar betul iblis pula berzikir. Itu Allah Ta'ala kata engkau tak tahu cara dia berzikir. Oh, malaikat subhanallah ni boleh. Iya, dia tak mengucapkan subhanallah menerusi mulut. Tapi subhanallah dia di dalam yang Allah bagi. Kau tak tahu cara sebutan. Kau ingat macam orang sebut subhanallah, malaikat tu muji Allah. Tak sama. Dia yang memuji tu kat dalam. Kau tak tahu cara. Kalau kau dengar